بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ismi Muhammadin bin Azhar 051191, dan insyaAllah hari ini saya akan menentangkan bahagian pertama daripada Qismul Khamis. Jadi pembentangan saya pada kali ini adalah pada bahagian perenggan pertama, awal-awal bagi Qismul Khamis. Jadi poin di sini dalam petikan di sini, talabul rizq wa sa'i wal amal sunnatullah fil ard ya'malha, dan menuntut akan rezeki itu dan juga keupayaan dan beramal adalah sunnatullah untuk kita ma'murkan muka bumi. Yatlubullah minal mu'minin an yantashiru fil ard, dan Allah Ta'ala ini telah menuntuti, Allah Ta'ala ini telah memberi gesaan kepada orang-orang mukmin untuk kita yantashiru fil ard, beredar ataupun meluaskan empire di muka bumi. Itu merupakan poin pertama daripada perenggan pertama. Dan perenggan kedua, khalaqallah an-nasa mutafawwitin fil khadarat wal muharat wal biyun bil khidmah kull minhum. Allah Ta'ala ini telah mencipta Allah Ta'ala akan manusia dengan pelbagai gerak mereka, muharat mereka, untuk apa? Lil khidmah li yakhlimu kull minhum akhirin, untuk kita berkhidmat di setiap manusia dalam kalangan kita. وهكذا تستقيم الحياة وتتسيس جميع الحاجات لكل يعيش في أي مكان. Ini merupakan kesempurnaan bagi kehidupan kita dan menyenangkan segala hajat-hajat kita, memudahkan segala hajat-hajat kita di kulli man ya'ish, di setiap dalam kehidupan kita, di ayyi makan, di mana-mana tempat. Dan الإسلام يفر من التوكل ولا يرضى بأن يكون المسلم متوكل كما يقول في القرآن الكريم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Dan Islam ni tidak menyukai orang yang tawakil, orang yang pentingkan diri. Wala yurda bi an yakuna muslim tawakkil. Dan Islam tidak mengambil, tidak suka akan orang muslim yang pentingkan diri sendiri, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub ini. Jadi setakat itu saja daripada saya pada perenggan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Izzat bin Zukri, nombor metrik 049835. Okey. Hari ini saya akan membincangkan satu petikan secara ringkas. Yang pertamanya, wa yad'u ar-rasul al-mu'minan bi an ya'kula min amali yadihi hatta wa in istaraqa dumah wa dhahaba liyahtatiba summa yabi'a ma jama'ahu min hatabi liyunfiqa ala ahli baitihi. Ada maksudnya Rasulullah SAW menyeru umat Islam untuk makan daripada hasil pekerjaannya, walau dia ini bekerja mencari kayu hutan dan menjualnya untuk mendapatkan hasil bagi berbelanja kepada keluarganya di rumah. Ini datang daripada satu hadis daripada Anas bin Malik. Saya akan ceritakan secara ringkas, yang mana seorang lelaki daripada Ansar meminta bantuan daripada Nabi SAW. Kemudian Nabi bertanya, apakah kamu tiada apa-apa di rumah kamu? Lelaki itu menjawab, ada sehelai kain, sebagainya kami pakai, dan sebagainya kami lentarkan di atas tanah.
dan mangkuk kayu untuk kami minum. Kemudian Nabi SAW menyuruh lelaki itu membawa barang-barang daripada rumahnya. Kemudian lelaki itu membawa barang itu dan Rasulullah mengambilnya untuk dijual. Kemudian dapat hasil 3 dirham daripada hasil jualan itu. Nabi menyerahkan 3 dirham tadi kepada lelaki tersebut dan berkata, belilah salah satu daripadanya makanan dan berikanlah salah satunya kepada keluarga kamu, dan belikanlah salah satunya sebilah kapak dan datang kepadaku. Kemudian lelaki itu datang kepada Rasulullah dengan sebilah kapak, dan Rasulullah SAW bersabda, pergilah dan kumpullah kayu api dan jual, dan aku tidak mahu melihat kamu selama 15 hari. Kemudian pergilah lelaki itu untuk mengumpulkan kayu api dan menjualnya dan mendapat hasil 10 dirham daripada hasil kayu api itu. Dan lelaki itu membeli sebahagian daripadanya pakaian dan membeli sebahagiannya makanan. Kemudian sabda Rasulullah SAW, ini lebih baik daripada kamu mengemis. Jadi itu sahaja daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Wan Akram Rushdi bin W. Azwadi, bernombor metrik 051266. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'ilmihi bi ra'yul aghnami fi safrahihi wa yudhkaru an hadha kana arfatin jami'u anbiya qablahu. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, ma ba'atha Allah nabiyyan illa ra'yul ghanam. Faqala ashabihi, wa anta? Faqala na'am, kuntu ara'iha ala qarabitu li ahli Makkah. Dalam hadis ni Nabi membuat satu pernyataan bahawa kebanyakan Nabi terdahulu ni ditentukan sebagai seorang pengembala kambing. Lepas tu sahabat tanya, termasuk kamu? Ya, Nabi menjawab. Kama amala Rasulullah SAW fi syababihi fi tijarati as-sayyidati Khadijah radhiyallahu anha qabla an yatazawjaha. فكان يسافر مع قوافل تجارتي إلى الشام في رحلة الصيف، وإلى يمان في رحلة الشتاء لبيع بضائع وشرائها ثم عودتي إلى مكة، ثم طلبها الزوج منه بعد ذلك. Dalam hadis ini menceritakan bagaimana Nabi ini seorang peniaga yang telah bermusafir banyak tempat daripada ke Syam, kepada Yaman apa semua. Jadi menyebabkan Nabi seorang yang amanah apa semua dalam berniaga bersungguh-sungguh. Jadi Siti Khadijah radhiyallahu anha ni melamar Nabi. Kama tadhakkaru as-sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anhala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi bi annahu yakunu fi khidmatu ahli baitihi wa huwa jami'u hitbi min safra'i wa ish'alin nari li tahyi ta'am. Di mana daripada dalam ketika ni menceritakan gambaran bahawa Nabi ni, khidmat Nabi ni di rumah, maksudnya memberi khidmat kepada isteri dan sebagainya, sehingga kan dia sampai kutip kayu-kayu api untuk memasak. Wa khairunal Qur'anul Karim kathiran anjar fi anbiya wa rasul faraghimu annahum mukallifi bi tablighi risalati wa da'wati ila qaumahum wa ta'limahum al-wahidu wa al-ibadatu faqad kanu ya'maluna wa yajtahidu li tahsilu rizquhum wa qutu yawmahum yaqulu Allah Ta'ala fil Qur'an wa qalu ma hadzal ma' qalu ma li hadha rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fi aswaq. Maksudnya dalam ketika ini memberi gambaran bagaimana Nabi ni seorang manusia yang normal, maksudnya mencari rezeki, memasak bersungguh-sungguh dalam dakwahnya. Dalam ayat Al-Quran sendiri Allah Ta'ala telah membuat satu pernyataan bahawa Nabi sendiri memberi cari makanan di pasar-pasar. Haza faqat minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Saleh bin Zahari, nombor metrik 051689.
فنوح عليه السلام كان نجارا وقد كلفه الله بصنع السفينة التي أنجاه فيها ومن معه من المؤمنين من الغرق. Nabi Nuh AS merupakan seorang tukang kayu. Allah SWT memerintahkan baginda untuk membina sebuah bahtera bagi membantu dan menyelamatkan orang-orang beriman dan baginda daripada banjir besar, iaitu daripada lemas. Wa Dawud AS kana haddadan faqad allamahu Allahu wa ahlahu sina'ah al-hadid bitaskinahu ila daraja al-insihar liyusbihu layyanan summa i'adatu tashkiluhu marratan ukhra liyusna'u minhu adawat al-harbi wad-duru'i allati tahma al-muharibin inda istidadi al-mu'rakah. Nabi Daud adalah seorang tukang besi. Allah SWT mengajar baginda untuk membuat besi dengan memanaskannya sehingga menjadi lembut, lalu membentuknya lagi untuk membuat peralatan perang dan perisai yang melindungi para pejuang ketika pertempuran. Kama yakhbarnallahu an Musa alaihi salam indama kharaja farran min fir'aun wa junduhi zalimin summa altaqa ببنتي الرجل الصالح حول البئر فسقى لهما فيخبر القرآن عن المهر الذي قدمه موسى ليتزوج إحدى ابنة الرجل الصالح بعدما سقى لهما من البئر بأنه سيعمل عنده أجيرا لمدة 10 سنوات فرغما ترأرأ موسى عليه السلام في بيت فرعون في الرفاهية ونعيم العيش إلا أنه كان قويا يحب العمل ويتقنه ولا يأنف منه وإن كان هذا العمل هو الرأي الأغنم ورعايتها. Allah SWT juga memberitahu kita tentang Nabi Musa AS ketika baginda melarikan diri dari Fir'aun dan tenteranya yang zalim. Lalu baginda bertemu dengan puteri orang soleh di sekitar ladang. Lalu baginda membantu puteri itu dengan menyiram tanaman. Walaupun Nabi Musa AS dibesarkan di rumah Fir'aun di Mesir dalam kemewahan, baginda seorang yang kuat bekerja. Baginda bekerja sebagai seorang pengembala dan baginda merawat binatang-binatang ternakan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazafi bin Ali, nombor matrik 051253. Jadi insya-Allah hari ini saya akan sambung pembentangan tentang dars kelima kita yang bertajuk Al-Amal ini. Baik, di dalam fikrah ini ataupun dalam perenggan ini, antara isi penting yang kita boleh dapat adalah kana Nabi Yusuf wa Idrisi alaihi wassalam minnal qudwatul amilin. Sesungguhnya Nabi Yusuf dan Nabi Idris alaihi wassalam ini, kedua-dua mereka adalah di antara contoh qudwah di kalangan al-amilin, orang-orang yang beramal. Dan mereka, walaupun mereka para nabi dan para rasul, mereka tidak hanya bertawakal semata-mata kepada Allah dan hidup mereka, tapi mereka juga berusaha, bekerja, beramal untuk mendapatkan hasil di muka bumi ini. Sebagai contoh, kita tengok dalam perenggan ini menyatakan Nabi Yusuf AS khabiran fil iqtisad bahawa takhtitu halil azmat wal mushkilat al iqtisadiyah. Yang Nabi Musa AS ni adalah seorang yang alim ataupun seorang yang berpengetahuan tentang al-iqtisad, ekonomi. Dan beliau juga telah menyelesaikan pelbagai halul azmat dan pelbagai skandal ataupun pelbagai krisis dan muskilat, pelbagai masalah-masalah ekonomi yang berlaku di Mesir. Dan sebagaimana kita tahu, Nabi Musa ni wahwa aidan malikul Misr umuril khazanah wal malih alladhi aminan hakiman fi tasrifil umur. Yang mana Nabi Yusuf ini
Dia adalah pemerintah Mesir bagi urusan-urusan kewangan. Tapi mudah ceritanya, Nabi Yusuf ini adalah menteri kewangan. Jadi Nabi Yusuf alaihi salam, walaupun baginda Nabi, baginda Rasul, baginda tidak hanya seorang abid beribadah semata-mata, tapi beliau juga adalah seorang khalifah, seorang yang bekerja, seorang yang ada jawatan melaksanakan tugas di muka bumi ini. Kan? Khususnya beliau adalah seorang menteri kewangan. Kan? Dan contoh lain, Nabi Idris alaihi salam kana ya'malu khiyatan wa ha'ikan lithiyab. Nabi Idris alaihi salam adalah seorang yang bekerja sebagai penenun kain, orang yang buat baju. Dari situ yang tukang jahit. Wa huwa min awwalu min khatas thiyab. Dan Nabi Idris alaihi salam ni antara orang terawal yang membuat baju, kan, yang menggabungkan benang-benang akhirnya menjadi sepasang pakaian, kan, sehelai ataupun sepasang pakaian lah, kan. Dan ini menunjukkan bahawasanya walaupun mereka ini Nabi dan Rasul, kan, mereka juga bekerja. Apatah lagi kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, kan, yang tawakal dan doa pun belum tentu Allah Ta'ala mustajab begitu sahaja, lagilah perlu bekerja supaya kita mendapat hasil di muka bumi ini. Tidak cukup dengan bertawakal dan berdoa kepada Allah SWT semata-mata. Kan? Dan antara perenggan seterusnya kita boleh lihat ni, okay, antara poin utama yang kita dapat adalah ya'lamul islamu la tajuzu sadaqah illa lil marid. Kita tahu bahawasanya di dalam Islam tidak menggalakkan untuk kita mengambil sedekah melainkan orang yang al-marid, orang yang sakit ataupun orang yang tidak berkemampuan. Orang yang serba kekurangan barulah diharuskan untuk mengambil sedekah. Wa khairul qadir ala amal. Tapi orang yang mampu tidak boleh, tak digalakkan untuk mengambil sedekah, kan, melainkan dia kena bekerja. Wala yajuzu an yatasawwalu al-insana lil muslim wa yastajdi an-nas wa yatlubu minhum as-sadaqah wa la ya'mal wa la yakidu liyakulu min 'araqi yadihi. Dan tidak diharuskan untuk orang yang seseorang manusia muslim itu meminta-minta bantuan. Kan, meminta-minta bantuan orang lain, wala ya'mal, dan tidak bekerja, wala yakidu liyakulu min 'araqi yadihi. Dan tidak memakan daripada hasil tangannya sendiri. Dan maksudnya dia hanya mengharapkan pemberian daripada orang lain. Tidak bekerja dengan telapak tangan sendiri. Dan kita boleh tengok di antara hadis yang ada dalam perenggan ini, qala Rasulul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, la tazalul masalah bi ahadikum hatta yalqallahu ta'ala wa laysa fi wajhihi maz'atul laham. Dan tidak akan berhenti masalah di antara kamu, yakni meminta-minta bantuan di antara kamu, hatta yalqallahu ta'ala, sehingga dia berjumpa dengan Allah Ta'ala, wa laysa fi wajhihi maz'atul laham, dan walaupun di mukanya dah tak ada daging, kan, ataupun dalam keadaan dia hina, kan, dalam keadaan dia hina dina ini, dia masih lagi Rasulullah kata, kan, di antara kita ni akan ada orang yang tak berhenti meminta bantuan orang lain, kan, walaupun terpaksa menghinakan diri, kan. Ini satu yang tidak baguslah, kan, yang perlu dijauhi oleh sesama kita orang Muslim, kan. Dan hadis ini adalah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wallahu ta'ala, itu saya daripada saya serahkan kepada kawan saya yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najib bin Samsudin, bernombor matrik 049599. Hari ini saya akan membincangkan ad-darsu yang kelima, iaitu penutup daripada al-a'mal. Okey, poin yang pertama adalah laqad ja'alallahu anbiya wal qudwatun linnas fil a'mal wal ijtihad falam yahtari nabiyyan aw rasulan kana mutawakkilan wa alatin 'alan nas la ya'malu bal kanu jami'an qudwatan fil ijtihad wal amanati was sidqu was suluk al-qayyim wa tayyib. Yang bermaksudnya adalah Allah ni telah menjadikan Rasul Nabi sebagai qudwah dalam pekerjaan dengan usaha. Allah tidak memilih para nabi atau rasul ini macam manusia, tapi manusia tanpa kerja, bukan juga pencuri yang menipu manusia. Bahkan semua para nabi ini menjadi contoh seperti amanah, jujur dan akhlak yang baik. Poin kedua, Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun yang bermaksud, hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan-makanan yang baik dan kerjakanlah amal yang soleh
Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dan yang ketiga, yang terakhir, poinnya adalah kana ya'malu kaseeran minhum fi tijarah wa kana kaseeran minhum tamliku surut wal al-qabiratu minal mal wa yastahdimuha fi nadratul du'fa wa tasdiqu ala yatama wal masakin wal fuqara wal masakin. Yang bermaksud, begitu juga dengan para nabi dan sahabat, kebanyakannya mereka bekerja dalam perniagaan, yakni berniaga, dan kebanyakannya dalam kebanyakan dalam kalangan mereka juga adalah mempunyai harta yang banyak untuk membantu golongan yang lemah dan miskin dan membantu yatim fuqara dalam kalangan Islam. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.